Tapi untuk jam ini kita nak teruskan dengan analisis politik oleh penganalisis politik UUM, Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari. Prof, mungkin Prof boleh kongsikan reaksi awal berkenaan dengan pilihan raya negeri Melaka yang akan diadakan pada 20 November nanti. Bagi saya, walaupun ramai pihak yang menyatakan bahawa mungkin PRN Negeri Melaka ini sukar untuk dilaksanakan, terutama mengambil kira keadaan pandemik yang dihadapi oleh negara pada ketika ini. Namun apabila SPR telah membuat pengumuman sebegini, maka tidak dapat tidak rakyat, terutamanya pengundi-pengundi Negeri Melaka, terpaksa menerima hakikat bahawa mereka mungkin perlu untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi pada PRN yang akan datang ini. Jadi realitinya ialah kemungkinan PRN akan diadakan itu sangat tinggi, mengambil kira bahawa dengan pengumuman ini sudah tentulah ianya akan membolehkan untuk PRN di Negeri Melaka dilaksanakan dengan cepat yang mungkin, dan mengambil kira juga dengan keadaan pandemik yang semakin pulih, maka sudah tentulah bagi saya pelaksanaan proses pengundian diharapkan akan dapat berjalan dengan lebih lancar nanti. Ya, Prof. Dalam kita bercakap dengan untuk memastikan PRN Melaka ini berjalan lancar, mungkin Prof ada pandangan berkenaan dengan mungkinkah PRN Melaka ini akan menjadi penanda aras ataupun orang kata projek rintis untuk memastikan PRN Sarawak kemudian pilihan raya umum ke-15 nanti turut berjalan lancar sama seperti mungkin apa yang akan berlaku pada PRN Melaka nanti. Betul. Saya melihat bahawa sebelum ini ketakutan rakyat untuk turun mengundi ada kerana disebabkan oleh PRN Negeri Sabah sehingga menyebabkan berlaku penyebaran wabak COVID yang meluas di seluruh Malaysia. Jadi ketakutan itu tetap ada. Jadi bergantung kepada SPR untuk memastikan bahawa SOP dalam proses kempen, proses pengundian dapat diterangkan dengan sebaik yang mungkin supaya rakyat akan menjadi lebih jelas dan supaya pengundi tidak akan merasa takut untuk turun mengundi. Apatah lagi walaupun kita tahu Melaka dan negeri lain akan memasuki fasa 3 dan fasa 4, namun ketakutan itu tetap ada kewajarannya. Jadi SPR perlu menerangkan dengan lebih jelas supaya rakyat tidak akan takut untuk turun mengundi, dan yang lebih utama proses-proses SOP itu perlu diterangkan dengan lebih jelas supaya pematuhan kepada SOP itulah adalah sangat tinggi apabila proses pengundian itu akan dilaksanakan. Jadi bagi saya semua pihak kena mengambil maklum berkaitan isu SOP nanti supaya tidak akan ada pelanggaran dan supaya pengundi-pengundi tidak akan terdedah dengan sebarang ancaman bahaya penyebaran wabak COVID-19 nanti. Ya, Prof. Itu kalau kita bercakap berkenaan dengan penilaian risiko semasa pilihan raya negeri yang akan berlangsung nanti. Kalau kita nak lihat dari sudut politiknya pula, ada media yang melaporkan bahawa kemungkinan untuk berlakunya pertembungan 6 penjuru, 4 penjuru. Kita juga terima laporan bahawa UMNO mungkin akan bergerak solo. Apa pandangan awal Prof berkenaan perkara ini? Ya, itu satu isu yang sangat menarik pada ketika ini. Kerana setakat ini belum ada sebarang bentuk kerjasama yang ingin dibincangkan di antara UMNO terutamanya dan juga Bersatu ataupun PAS sendiri. Jadi kita lihat PN telah pun memulakan perbincangan sesama komponen mereka dan mereka pun telah menyatakan bahawa mereka akan bertanding. Namun UMNO juga telah menyatakan dengan jelas bahawa mereka akan cuba bertanding secara solo pada ketika ini. Jadi kemungkinan untuk berlaku pertembungan di antara UMNO dan Bersatu dan juga mungkin PAS akan tetap ada pada PRN Melaka pada kali ini. Dan ini satu senario yang sangat menarik kerana jika sekiranya ada pertembungan sebegini pada PRN nanti, maka ia akan memberikan satu landscape politik yang baru terutama menjelang PRU yang ke-15. Kerana kita tahu bahawa sudah tentulah bila adanya pertembungan seperti ini, maka sudah tentulah peluang untuk sesuatu parti untuk menang itu agak sukar. Kerana kita tahu bahawa masing-masing parti cuba untuk mendapatkan sokongan daripada kelompok pengundi yang sama. Contohnya UMNO ataupun Bersatu ataupun PAS maupun PKR, mereka juga akan tetap untuk menarik pengundi-pengundi Melayu. Dan kita tahu banyak kawasan mempunyai pengundi-pengundi Melayu yang ramai di Melaka. Jadi sudah tentulah apabila adanya pertembungan sebegini, maka akan berlakunya perpecahan undi. Dan sudah tentulah nanti apabila
perpecahan undi berlaku, maka keupayaan untuk satu-satu parti untuk menang itu adalah sangat sukar. Jadi saya melihat bahawa fenomena pertembungan parti jika sekiranya berlaku ketika PRN negeri Melaka ini, maka sudah pasti ia akan memberikan satu petanda sama ada fenomena yang sama akan berulang pada PRU yang ke-15 nanti. Jadi ini ada satu perkara yang sangat menarik untuk kita teliti, terutama daripada hari ini sehinggalah kepada penamaan calon, sama ada apakah ada bentuk kerjasama dan penjajaran baru yang akan berlaku, terutama dalam menentukan bahagian manakah ataupun kursi manakah parti-parti yang sebelum ini ada perjanjian untuk bertanding pada PRN nanti. Prof, kita mungkin nak recap jugalah semasa PRU 14 jelas menunjukkan bahawa pengundi bandar itu lebih memihak kepada pihak pembangkang, manakala pengundi di luar bandar pula mereka lebih berasaskan kepada Parti Melayu seperti UMNO. Walaupun UMNO kita lihat menang besar kerusi-kerusi majoriti Melayu itu, tapi ia belum mampu lagi untuk membentuk kerajaan tanpa kerjasama dengan parti-parti lain. Kepada pilihan raya negeri Melaka ketika ini, apa yang Prof boleh jangkakan? Senario yang sama juga pasti berlaku kerana kita tahu kecenderungan pengundi bandar, mereka lebih mengundi sebelum ini kepada parti-parti PH. Manakala kecenderungan pengundi luar bandar, kecenderungan mereka adalah mengundi UMNO. Jadi pada kali ini kita akan lihat jika sekiranya berlaku pertembungan seperti yang saya katakan, pasti akan adanya perpecahan undi. Dan ini akan pasti memberi kelebihan kepada parti lain yang bertanding, terutamanya mungkin Pakatan Harapan. Jadi bagi saya senario pertembungan parti-parti, terutama jika sekiranya UMNO ingin bertanding secara bersendirian, akan merugikan juga parti-parti seperti Bersatu maupun UMNO dan PAS. Jadi sebab itulah bagi saya mungkin dalam masa yang terdekat sudah pasti, walaupun kita mungkin ada dengar bunyi yang mereka akan mengadakan perbincangan, tetapi belum ada kenyataan yang konkret yang dikeluarkan, terutamanya daripada UMNO sendiri untuk mengadakan perbincangan bagi menetapkan pertembungan perlawanan di antara sesama mereka, sama ada UMNO versus Bersatu ataupun versus PAS. Jadi saya melihat bahawa senario pertembungan ini pasti akan mengurugikan UMNO maupun Bersatu sendiri. Jadi pasti walaupun tidak ada kenyataan rasmi lagi dibuat, tapi saya merasakan bahawa akan ada perjanjian-perjanjian di antara Perikatan Nasional dan juga UMNO, terutamanya dalam menghadapi PRN Melaka yang akan datang ini. Ya, pastinya kenyataan itu yang akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Tapi sebelum kita mengakhiri Bulletin Awal ini jam ini, saya nak tanyakan jugalah kepada Prof Matada berkenaan dengan sasaran yang dikeluarkan oleh SPR yang mana 70% rakyat dijangka akan keluar mengundi. Kalau kita tanya soalan yang sama kepada Prof Siva Murugan Pandian tadi, beliau ada katakan mungkin ia tidak sampai sasaran itu, tapi apa pandangan Prof pula? Baru-baru ini telah pun ada dijalankan kajian secara rambang, terutama apakah kesediaan pengundi untuk turun mengundi di Melaka. Dan majoriti daripada mereka yang ditemubuat menyatakan bahawa mereka tidak akan turun. Jadi saya bimbang senario yang sama akan berlaku pada Melaka pada kali ini. Jadi sudah pastilah untuk mengelakkan pengundi-pengundi untuk tidak keluar mengundi pada hari pengundian nanti, maka SPR dan juga agensi-agensi kerajaan dan juga parti-parti politik mereka perlu menggandakan usaha untuk memastikan bahawa ketakutan rakyat, ketakutan pengundi untuk turun mengundi itu akan dapat dihakimi. Jadi peranan SPR, peranan agensi-agensi kerajaan, peranan parti-parti politik adalah sangat besar, bukan saja melalui media-media massa, bahkan juga melalui sosial media, untuk menggalakkan rakyat untuk keluar mengundi dan memastikan bahawa jika sekiranya SOP itu adalah lebih baik, maka yang utama terdedah kepada ancaman penyebaran wabak COVID-19 itu dapat dimaksudkan. Jadi bagi saya, 70% itu mungkin agak sukar dan selalunya saya menjangkakan antara 60 hingga 65% saja pengundi akan keluar.
Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Maritara Muhammad yang merupakan penganalisis politik UUM yang sedikit sebanyak mengulas situasi semasa politik yang akan berlaku pada pilihan raya negeri Melaka yang akan diadakan pada 20 November nanti.